Maka saya akan baca. Sebenarnya ia adalah satu recap balik lah apa yang kita dah belajar sebenarnya. Tapi bila kita nak bincang pasal isu-isu berkaitan dengan pengajian Islam, nak dapat tidak kita mesti juga untuk recap balik tentang pembahagian Islam itu sendiri berdasarkan hadis Jibril, iaitu hadis tentang mal Islam, mal iman dengan mal ihsan itu. Kerana lawan kepada pembahagian Islam, iman, ihsan itu ialah ada sahabat-sahabat yang tak tutup mikrofon ya, minta tolong tutup. Tuan Rozi, Tuan Manan, beberapa orang sahabat lagi mungkin ada yang belum tutup. Ini adalah kerana rupa-rupanya lawan kepada pembahagian Islam, iman, ihsan itu adalah mereka yang membawa naratif syariat, makrifat, syariat, hakikat, makrifat. Jadi rupa-rupanya mereka tak setuju dan tak berapa terima pembahagian yang berdasarkan hadis Jibril, iaitu Islam, iman, ihsan. Tapi mereka lebih seronok dan lebih rasa syok, lebih rasa barangkali hebat ke lagu mana, wallahu alam, dengan pembahagian yang berdasarkan kepada Islam yang mereka namakan sebagai Islam, syariat, hakikat, makrifat. Begitu ya. Jadi kita tak setujulah dengan pembahagian tersebut. Kita lebih setuju dengan pembahagian yang berdasarkan iaitu hadis Nabi SAW, iaitu hadis Jibril, iaitu Islam, iman dan ihsan. Jadi sebelum kita pergi jauh lebih lanjut berkaitan dengan macam mana yang dinamakan sebagai Israiliyat ataupun yang kemudian Al-Mawdu'at, iaitu hadis-hadis palsu, yang kemudiannya yang kita namakan sebagai fitnah sirah ataupun kerancuan ataupun kita kata tahrif, penyelewengan dalam sirah sampai ke alam Melayu, maka terlebih dahulu kita kena ada satu gambaran yang jelas tentang asas Islam itu sendiri. Maka saya tulis di sini permulaan segala-galanya bermula dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Kalau nak ikutkan bermula daripada penciptaan Nabi Adam lah. Tapi dalam konteks umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni, maka kita ringkaskan sikit, maka kita kata segala-galanya bermula dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, yakni penurunan wahyu. Kalau Rasulullah tak terima wahyu, Rasulullah ni somebody yang special ke tidak, tuan-tuan? Tak sespecial yang sebagaimana kita terima hari ini. Rasulullah jadi special, Rasulullah jadi istimewa, luar biasa, ketimbang dia punya akhlak, dia punya rupa paras yang handsome, cantik, apa semua tu adalah kerana Rasulullah menerima wahyu. Dan itulah salah satu sifat ataupun kriteria nubuwah, kenabian dan kerasulan, menerima wahyu. Cuma ada perbincangan lah dalam tesis PhD saya masukkan bahagian sebab saya menganalisis teks kisah Nabi dan Rasul yang ditulis dalam tulisan Jawi ataupun di alam Melayu lah. Teks tersebut ditulis tahun 1800-1700 lebih, zaman-zaman hikayat. Jadi dalam hikayat Melayu ni cerita Nabi dan Rasul memang dahsyatlah, dia punya tokok tambah dan seumpamanya. Jadi ringkas ceritanya lagi, di sana ada perbincangan lah sebagaimana biasa kalau kita belajar di sekolah rendah, sekolah menengah dulu, teks ustaz-ustaz mengajar kita bahawa Nabi terima wahyu dan Nabi terima wahyu untuk diri sendiri, dia tak sampaikan pada orang lain, tetapi Rasul pula terima wahyu untuk disampaikan. Itu bezanya Nabi dan Rasul. Tetapi bila kita tengok contohnya, tuan-tuan boleh search Irsyadul Fatwa ataupun Bayan Linnas oleh Saibus Samah, mufti wilayah sebelum ini, tim dia keluarkan satu perbincangan tentang perbezaan antara Nabi dan Rasul. Saya jumpa perbincangan itu dalam buku ataupun perbahasan Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, ulama besar daripada Jordan ya. Dan Saibus Samah mufti wilayah telah menukilkan daripada tafsir tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Amin Ash-Shinqiti, At-Tahrir wa Tanwir. At-Tahrir, pembebasan, dan Tanwir, pencerahan. Jadi ada perbincangan sikit. Adakah seorang Nabi itu menerima wahyu semata-mata untuk dia, sedangkan Nabi itu nabat.
Istilah Nabi itu daripada naba'a, iaitu menerima khabar, menerima berita. Ya. Jadi macam mana wahyu dikatakan turun untuk orang peribadi saja? Dia bukan ilham. Kalau idea ilham ke, bolehlah kata untuk individu tertentu. Maka mereka bersetuju. Pandangan yang ketiga kata, yang biasa kita dengar, Nabi itu adalah terima wahyu untuk diri sendiri, Rasul terima wahyu untuk disampaikan. Sebenarnya yang lebih tepat, menurut pandangan-pandangan ulama saya sebut tadi, Profesor Dr. Ahmad Sulaiman Ashqar, dia nukilkan daripada Amin Ash-Shinqiti dan ramai lagi ulama-ulama yang lebih awal, mengatakan bahawa sebenarnya Nabi ni dia terima wahyu, cuma untuk disampaikan juga macam Rasul. Nabi sebenarnya terima wahyu dan sampaikan juga kepada Rasul, tetapi para Nabi ni dia tak bawa syariat. Jumlah Nabi ni ramai, ada riwayat sebut 1,124,000, tapi riwayat itu terlalu lemah, maka tak dijadikan sandaran lah. Tapi secara umum Nabi lebih ramai berbanding Rasul. Cuma Nabi ni terima wahyu untuk diri sendiri itu tak tepat. Yang lebih tepat, Nabi terima wahyu untuk disampaikan juga. Cuma berbeza dengan Rasul, Rasul terima wahyu dan membawa syariat. Tetapi Nabi terima wahyu, dia tak bawa syariat. Dia hanya meneruskan syariat Rasul yang sebelum dia. Contohnya, Yusha' bin Nun. Lelaki yang disebut adalah hadis Sahih Bukhari yang menjadi pembantu Nabi Musa ketika Nabi Musa nak pergi jumpa Khidir alaihissalam tu. Pemandu ataupun perahu dia tu kemudian menjadi Nabi kepada Bani Israel. Yusha' bin Nun tu Nabi. Dia terima wahyu daripada Allah Ta'ala, tapi dia tak bawa syariat baru selain daripada Nabi Musa, tapi dia meneruskan legasi syariat Nabi Musa alaihissalam. Itu pandangan yang lebih saya kata komprehensif, tapi saya yakinlah kalau anak-anak kita menjawab soalan di sekolah ke, PAFA ke apa semua, dia jadi tak betul lah, mungkin jadi salah pula. Sebab itu pandangan yang lebih yang tak biasa kita dengar. Sebenarnya itu yang lebih kuat. Saya pun lebih cenderung pada pandangan tersebut lah, iaitu Nabi terima wahyu untuk disampaikan juga kepada umat, tetapi mereka tidak menerima syariat baru. Tetapi para Rasul menerima wahyu beserta dengan syariat yang baru. Wallahu a'lam. Boleh saya mak nanti mufti wilayah punya perbahasan tersebut panjang lebar, begitu menarik untuk diperhatikan. Baik, saya kata sini. Jadi kehebatan Rasulullah SAW adalah antara lain yang paling besar yang menyebabkan baginda SAW berbeza dengan kita. Bukan kerana Rasulullah ni dibuat daripada cahaya ke, apa semua beranak dengan keadaan yang pelik-pelik ke apa semua, tidak. Sebenarnya kehebatan sungguh-sungguh Rasulullah ni kerana hanya Rasulullah terima wahyu, dan wahyu itu adalah wahyu yang terakhir, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Yang mana orang lain tak boleh nak claim selepas Nabi SAW mereka terima wahyu juga. Sebab tu golongan sesat, mereka pun tahu, mereka tak dakwa mereka terima wahyu. Mereka kata mereka terima ilmu ladunni, mereka terima ilham, mereka terima bisikan, mereka terima mimpi, pelbagai lagi lah. Mereka pun tahu kalau mereka kata mereka terima wahyu, maka mereka telah mengaku mereka adalah Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Maka itu mustahil boleh berlaku, sesat nyata. Maka dia guna hujah bahawa mereka terima ilmu laduni lah, ilmu ilham lah, zauqi lah, irfani lah. Macam-macam lah istilah yang digunakan untuk menunjukkan mereka mendapat ilmu rahsia, ilmu istimewa, pesan-pesan yang mistik, yang direct daripada Allah kepada mereka. Bahkan direct daripada Allah, ya, bukan melalui perantaraan Jibril ke apa semua, lebih hebat pada wahyu Rasulullah lah. Jadi sebab itulah kalau kita jumpa orang-orang macam ni, tuan-tuan, memang kita, sebab Allah menyebutkan bahawa wahyu ni benda gaib, dan sebanyak perkara dalam wahyu adalah zalika min amba'il ghaib, semuanya perkara gaib. Jadi Allah kata juga, aku pilih sebahagian daripada Rasul itu untuk aku ceritakan sebahagian daripada perkara gaib. Maka sebab itulah kita ni, usul akidah kita, ya, perkara-perkara ghaibiyat hanya boleh diketahui melalui, yang pertama, wahyu daripada Allah, ada Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadis-hadis Nabi SAW. Dosa, pahala, syurga, neraka, azab kubur, alam malakut, Isra' Mi'raj, segala benda yang bersifat gaib ataupun yang bersifat ghaibiyat,
mestilah jelas daripada sumber Al-Quran, yang pertama. Yang kedua, hadis sahih. Hatta hadis daif tidak diterima dalam masalah ghaibiyat, kerana masalah ghaibiyat adalah termasuk dalam masalah aqaid, iaitu masalah akidah. Itu kaedah yang kita pegang lah. Dan kalau kita pegang yang ni, tuan-tuan, banyak selamat kita. Orang mari cerita pelik-pelik, kita rasa, benda ni benda ghaibiyat ni. Contoh orang mari cerita pada kita, kalau kamu buat sekian-sekian, dapat pahala sekian-sekian di akhirat kelak dalam syurga. Kalau kamu, contoh ya, kalau kamu makan nasi biryani 2 pinggan, nanti akan diciptakan dalam syurga esok-esok sekian. Contohlah, ataupun nak lebih relevan, kalau kamu derma RM100 ke, kalau kamu derma sekian-sekian, maka dapat pahala sekian-sekian. Itu termasuk perkara ghaibiyat. Pahala kan, hanya Allah yang berhak meletakkan dosa dan pahala dan jumlah reward itu. Maka kita pergi pandang-pandang, siapa baca surah Fatihah sekali, maka dapat pahala seluruh Nabi dan Rasul, contoh. Baca Fatihah tak salah, tapi kita telah meletakkan idafah. Kita telah meletakkan satu reward, satu pahala pada benda yang Allah dan Rasul tak tetapkan. Yang ni kita namakan pandai-pandai, menciptalah mereka lah tu. Nah, jadi sebab itulah kita kena faham sungguh bahawa perkara gaib, segala perkara gaib, siapa-siapa nak dakwa, ustaz ke, profesor ke, doktor ke, tok syekh ke, al-habib ke, berapa ke, bila dia nak dakwa satu benda ghaibiyat, benda alam semalik mata dan seumpamanya, datangkan rujukan kamu. Daripada 6,200, ni saya tulis di sini, daripada 6,200 ayat daripada Allah Ta'ala, ataupun setengah pandangan kata 6,666, tak ada masalah, 30 juzuk, ataupun daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jelas di situ. Jadi kalau kita faham asas ni, tuan-tuan, marilah Tok Bomo ke, Pawang ke, Dukun ke, hatta insya-Allah jika Dajjal pun berdiri di depan kita, Dajjal bawa macam-macam dia punya magic, dia punya sihir, dia punya tu, kita kata tak, benda ni benda ghaibiyat, kamu cerita, kamu dakwa ni, datangkan dalil kamu. Datangkan rujukan Quran dan Sunnah. Dan inilah yang menyelamatkan seorang pemuda dalam riwayat yang sahih, bahawa seorang pemuda di Madinah, yang bila Dajjal datang ke Madinah, dia keluar berdepan dengan Dajjal, kemudian dia kata, kamu ni Dajjal. Dajjal suruh dia sembah. Dajjal kata, aku ni Tuhan kamu, sembah aku. Dia kata, pemuda yang saleh alim ini kata, tak, kamu Dajjal. Kemudian Dajjal pun belah dua dia. Potong dua. Tak tahulah potong dia belah perut ke, potong dia kepala belah. Tapi bunuhlah, Dajjal bunuh dia. Kemudian Dajjal hidupkan dia kembali dengan izin Allah. Dia pun hidup balik. Maka Dajjal kata, tengok, aku dah bunuh kamu, aku dah hidupkan kamu balik. Maka kamu kena sembah aku sebagai Tuhan kamu. Bahkan dia kata, bahkan aku lebih yakin kamu adalah Dajjal. Kenapa? Kerana yang kamu buat ni, ada dalam hadis Nabi. Isyarat hadis ni nak bagi tahu, orang yang akan selamat daripada fitnah Dajjal adalah orang yang benar-benar berpegang kepada teras Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan kefahaman yang sahih, panduan daripada ulama salafus salih, sampailah zaman hari ini yang mengikut manhaj, metod yang betul itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Tu. Baik, seterusnya katanya sebenarnya ia adalah kesinambungan, saya sebut situ, ia turun secara berperingkat melalui Jibril AS. Ini semua orang maklum insya-Allah sebagai pengantara selama 23 tahun menurut kesesuaian dan ketentuan Allah SWT hingga habis 6,236 ayat atau 6,666 ayat, semuanya menurut setengah ulama. 114 surah, ini 114 surah semuanya, dan 30 juzuk. Sebenarnya ia adalah kesinambungan daripada wahyu Allah SWT kepada para nabi dan rasul yang terdahulu. Cumanya Al-Quran adalah penyudah dan pelengkap kepada semua wahyu sebelumnya melalui nabi dan rasul yang terakhir juga. Itu cerita dia. Baik. Tidak seperti wahyu-wahyu terdahulu, wahyu kali ini dijamin oleh Allah SWT sendiri yang akan menjaganya. Dalam surah apa dia? Surah Al-Hijr, Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran itu, Al-Dzikr, salah satu nama Al-Quran Al-Dzikr. Menurut Al-Imam Qurtubi rahimahullah, nama Quran ni ada sampai 16, bahkan sampai 20. Al-Kitab, Al-Furqan, Ummul Quran, pelbagai lagi lah. Kalau kita belajar ulumul Quran, kita akan jumpa fakta tersebut ya secara khusus. Antara kitab yang masyhur dalam ulumul Quran yang digunakan sebagai kita kata qarar, adapun sebagai kita kata qarar ni apa dia? Silibus pengajian ulumul Quran di universiti seluruh dunia pengajian Islam
adalah Mabahith fi Ulumil Quran oleh Syekh Dr. Manna' Khalil Al-Qattan daripada Kuwait, tak silap saya dia, daripada Kuwait. Syekh Manna' Khalil Al-Qattan. Dia punya kitab bertajuk Mabahith fi Ulumil Quran. Sudah ada terjemahan bahasa Melayu, ada bahasa Indonesia, ada dan seumpamanya. Baik, dia ni kemudian katanya lagi, ini kerana Al-Quran ini terjamin, terjaga dan disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku sendiri yang menurunkan az-zikr, yakni Quran, wa inna lahu lahafizun, dan aku sendirilah, kata Allah, yang akan menjaga Quran. Maka kita pun beriktikad dengan seluruh daripada ayat Quran, walaupun tidak satu huruf kita tolak, kalau tidak natijahnya kufur. Maka kita kata, kita yakinlah bahawa Allah Ta'ala memang jaga Al-Quran. Bahkan kalau kita tadabbur surah Al-Hijr, begitu menarik. Saya tak nak urai di sinilah. Cuma sebelum puasa ataupun dalam puasa tempoh hari, ada mutiara tadabbur. Satu page ni minta saya tadabburkan surah Al-Hijr, dan saya selalulah saya akan guna surah Al-Hijr ni. Saya akan gunakan tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka untuk memudahkanlah perjalanan tadabbur dan juga memahami perspektif Al-Quran melalui tafsir itu. Baik. Katanya lagi di sini, ini kerana tidak seperti wahyu-wahyu terdahulu, wahyu ini dijamin oleh Allah Ta'ala sendiri. Kita dah baca tadi. Semua ini termaktub dalam Al-Quran dan kalam Allah SWT sendiri. Justru kenapa masih berlaku kerancuan dalam pemahaman terhadapnya. Kerancuan adalah kesalahfahaman kesalahfahaman dalam memahami ayat Al-Quran itu. Kerana kita maklum bahawa ada ajaran-ajaran sesat yang juga guna Quran. Kalau tuan-tuan tengok sahabat kita kalau tuan-tuan ada tengoklah Abang Lepat buat dia punya kelas apa semua tu pun, dia pun bukan main lah. Memang sebut ayat tu, ayat ni. Cuba tengok ayat 14, surah 14 ayat 5. Dan dia sebut tu kadang-kadang betul Bukan kadang-kadang betul, banyak betul. Tapi kena cek balik lah juga. Kadang-kadang tu disebutnya. Kita disebut gitu, kita kagum lah. Bila kita cek balik, rupanya tak ada yang tak betul pun, bukan semua betul. Jadi, tapi mereka pandai dengan menunjukkan teknik itu. Memang ada orang boleh kagum lah. Oh, luar biasa Lepak ni hafal Quran 30 juzuk ke? Mungkin ada yang berpandangan begitulah ya. Tapi dia memang train untuk dia ingat nombor-nombor ayat-ayat dan surah-surah itu. Kita pun boleh buat. Kalau kita duk ulang hari-hari kan. Cuba tengok ayat 5, surah 5 ayat 6. Cuba tengok surah 14. Cuba tengok surah 200. Surah 200. Quran 114 surah je. Kadang-kadang terlebih juga. Rujuk Bible ke apa. Begitulah. Baik, jadi ini kerana meskipun Al-Quran terjamin keaslian ayat-ayatnya, namun tafsiran dan kefahaman terhadap ayat tersebut boleh jadi silap bahkan sesat apabila tidak menyantuni metodologi yang sudah disusun rapi oleh para ulama muktabar bermula daripada zaman para sahabat lagi. Baik. Sekejap saya nak sambung saya punya Saya nak sambung saya punya charger kejap. Tak jadi. Kejap saya kena alih tempat kejap. Sebab apa nama?
extension di sini tak jadi pula. Okey, mau jadi minta maaf. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, justru jangan hairan jikalau kita dapati kumpulan ajaran sesat yang bersabit dengan Islam juga menggunakan ayat Al-Quran sebagai hujah dan sandaran ideologi sesat mereka. Cuma sebagaimana yang dibahaskan dalam pelbagai kitab firaq, kitab dalam bidang khusus ya, siapa yang belajar dalam bidang akidah dan pemikiran Islam ataupun falsafah, pasti akan tahulah. Kita akan ada dipanggil madah firaq, iaitu madah tentang aliran pemikiran dalam Islam yang berkembang selepas Rasulullah SAW wafat ya. Baik, kemudiannya aliran firaq yang muktabar seperti Al-Farqu Bainal Firaq, karya Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Imam Abdul Qahir Baghdadi inilah yang membahagikan ahli sunnah wal jamaah kepada sembilan pembahagian, termasuklah alul hadis, ahli fiqih, usul fiqh, termasuklah ahli bahasa dan seumpamanya. Itu menarik tu. Sebab tu kalau kita balik pada ta'rif awal ulama-ulama muktabar dalam bidang firaq, kita akan dapati mereka luas meletakkan ahli sunnah wal jamaah, iaitu perbezaan kepada furu' tidak mengeluarkan seorang itu daripada ahli sunnah wal jamaah, tetapi perbezaan usul berkaitan usul akidah yang membezakan seseorang itu ataupun terkeluar tidak daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada lagi kitab yang bertajuk Al-Milal wan Nihal, iaitu karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Rahman Al-Shahrastani. Al-Shahrastani. Atau mana-mana buku zaman ini dengan tema yang sama, bahawa seseorang yang sesat, iaitu dhalal, tidak semestinya telah kafir. Seorang sesat tak semestinya kafir. Sebab tu orang yang difatwakan sesat, hatta di negara kita sekalipun, bila dia mati, kita tak tanamlah di jigak Cina ke apa semua, tidak. Melainkan mereka tetap dikuburkan di kubur orang Islam. Kerana fatwa sesat itu tidaklah menjadikan mereka murtad ataupun keluar daripada Islam. Tidak. Hal ini juga dibincangkan dengan tuntas oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada 505 Hijrah, dalam karyanya yang bertajuk Faisal Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah. Ini satu kitab kecil, sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu yang bagus. Bolehlah nanti pesta buku pakat-pakat beli baca ya. Imam Ghazali antara yang tegas melawan golongan sesat batiniyah. Ini yang kita kena tahu. Bahkan ada sebuah kitab dia yang bertajuk apa dia? Yang bertajuk Fadaih Batiniyah, membongkar kesesatan, kedok ataupun teknik-teknik golongan batiniyah dalam menyerap dalam agama-agama tauhid terdahulu, iaitu Yahudi Kristian. Awalnya adalah Yahudi Nasara adalah agama tauhid, tapi disebabkan gerakan batiniyah yang menyerap masuk melalui jalan falasifah, dan akhirnya agama tauhid tersebut menjadi agama mistik yang suka kepada mysticism, dan akhirnya menjadi agama syirik kepada Allah dengan mengatakan Uzair ibn Allah wal Masih ibn Allah. Dan perkara itu juga cuba diserapkan dalam Islam mutaakhir ini. Perkara tersebut cuba diserapkan dalam Islam bukan mutaakhir ini, semenjak awal lagi, iaitu melalui doktrin-doktrin yang tak pernah dijumpai daripada Quran dan Sunnah, yang kita bahaskan, yang kita banyak dah asatizah kita bahaskan, termasuk Ustaz Nodros melalui sidang kalam. Kita tidak menerima bahawa doktrin sebagai Nur Muhammad,
Maulana Muhammad Asri dah bawa benda ni daripada tahun 90-an lagi, dan buku tentang perkara tersebut telah diterbitkan semula oleh PTS untuk masih lagi dengan hujah yang sama bahawa riwayat Nur Muhammad tidak pernah ada riwayat yang sahih. Hatta golongan ulama sufi, dia sufi tapi dia ulama hadis, kepakaran hadis pun tidak terima riwayat-riwayat tentang Nur Muhammad apa sebagai sahih. Yang terima ni adalah sufi yang sangat, golongan sufi yang melampau, yang sangat menjunjung fikrah falsafi, yang nak pergi kepada batini wujudi dan seumpamanya. Itu boleh kita telusuri lah, boleh kita dalami untuk kita cari punca-puncanya dan seumpamanya. Baik. Jadi nak katanya Al-Imam Ghazali rahimahullah antara ulama alim kabir, muktabar, dan dia adalah orang yang tegas dan melawan firqah-firqah sesat pada zaman dia, daripada golongan falasifah, daripada kalangan Mu'tazilah, daripada kalangan dan seumpamanya. Sehingga dia sebutlah situ dalam Faisal Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah, dan ada juga beberapa kitab lagi yang lebih kurang sama yang telah dia tulis itu. Luar biasa. Baik, seterusnya Al-Quran menjadi sumber sakral. Sakralnya apa dia? Sumber yang sakralnya apa dia? Yang suci, yang suci utama bagi umat Islam, dan tidak ada khilaf baginya. Semua ahli sunnah wal jamaah menerima Al-Quran kerana ia rukun apa dia? Rukun iman lah, rukun iman yang ketiga. Ada percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, termasuklah Quran. Baik, yang keempat, yang ketiga, keempat itulah. Seterusnya kata di sini, seseorang itu tidak dikira beriman, yakni kufur atau kafir, jikalau menolak walau sekecil mana pun penyataan daripada Al-Quran. Malah setengah ilmuwan merincikan walau hanya satu huruf daripada Al-Quran. Tetapi Al-Quran sebagai kalam Allah adalah bersifat umum dan tidak rinci serincinya. Sebagaimana contoh apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita mendirikan salat dan menunaikan zakat dengan lafaz aqimus salah wa atuz zakat. Tetapi tidak dirincikan bagaimana tata cara ataupun kaifiat solat dari awal sampai akhir. Sehingga petunjuk itu kita peroleh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiyun Nabawi. Hadiyun Nabawi daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Sallu kama raaitumuni usalli." Ada nota kaki itu nombor 5 di situ. Kalau siapa ada buku dia boleh tengok belakang lah. Saya datangkan takhrijul hadis di belakang sebagai nota kaki. Kenapa tak masuk dalam teks? Sebab buku ini sebenarnya dia bukan bersifat buku agama biasa, tapi dia lebih kepada buku yang membincangkan pemikiran dan sejarah sosio-budaya, ataupun dipanggil historical sociology, perkara-perkara fenomena-fenomena sosial dari sudut pemikiran yang berlaku dalam sejarah umat Islam di alam Melayu. Itu tema ataupun konsep buku inilah. Baik, seterusnya katanya lagi di sini adalah ini menunjukkan bahawa selain Al-Quran ada satu lagi panduan dan petunjuk yang wajib umat Islam rujuk untuk memahami kehendak Allah. Saya guna istilah kehendak Allah. Apa yang Allah nak sebenarnya atas hambanya, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atau lebih dikenali sebagai hadis apabila ia dalam bentuk periwayatan. Ini kerana pentafsir Al-Quran selepas Allah Subhanahu wa taala, pentafsir Al-Quran selepas Allah Taala selaku pemilik kalamnya sendiri yang paling memahami kehendak Al-Quran, yakni kehendak Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang boleh nafi orang yang paling faham Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda menerima wahyu tersebut dan baginda lah paling faham apa yang Allah Ta'ala nak. Jadi bila Rasulullah kata sallu kama ra'aitumuni usalli, maka sepatutnya kita berusahalah mencari tata cara solat yang paling tepat dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan saya juga berpegang bahawa setiap mazhab sebenarnya memang membawa kita ke arah itu. Jadi ada di sana mazhab Ahlul Hadis, tapi di sana juga ada mazhab fiqh yang 4 yang muktabar. Kita berpeganglah dengan mana-mana pandangan. Sebenarnya semuanya ada dia punya sandaran hadis, cuma menjadi perbezaan tu khilaf sebab apa? Cara faham yang sedikit berbeza dan mungkin kedudukan hadis
Ini dibahaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Kitab yang menceritakan kenapa para ulama berbeza pandangan dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Kadang-kadang hadis sama, tapi cara fahamnya berbeza perspektif. Kadang-kadang hadis berbeza sedikit. Hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam bab kunut, dilihat hadis yang tak berapa kuat oleh ulama-ulama dalam mazhab yang lain. Menyebabkan Imam Syafi'i memfatwakan ataupun berpegang istinbat bahawa kunut adalah sunnah lah, ataupun sunat hukumnya, muakkadah bahkan. Tetapi bagi mazhab-mazhab lain tidak, kerana riwayat yang Imam Syafi'i bawa itu tidak berapa kuat menurut mereka, tapi menurut Imam Syafi'i kuat. Itu yang menariknya bila kita faham betul lah dia punya kenapa imam-imam itu boleh berbeza pandangan, ya. Tetapi tetaplah kalau kita belajar lebih sikit dan kita tahu hujah-hujah dan dalil-dalil, sebenarnya as practitioner, kita sendiri as person nak praktis ilmu, sebenarnya tak ada masalah untuk kita praktis yang mana pandangan yang lebih kuat menurut majoriti ke ataupun keadaan-keadaan tertentu, ya. Dipanggil talfiq mazhab lah, tak ada isu sebenarnya. Cuma yang tak boleh adalah tatabbu' ar-rukhas. Apa maksud tatabbu' ar-rukhas? Maksudnya ikut dan, campur aduk ikut dan. Contohnya takbir ikut mazhab Syafi'i, baca doa iftitah ikut mazhab lain. Kemudian bila baca Fatihah mazhab lain pula dan seumpamanya. Tapi jika ada kita ada satu asas mazhab dan kemudian ada setengah-setengah part kita rasa kita cenderung pandangan lebih kuat, insya-Allah ia masih lagi lingkungan ilmu-ilmu yang diperturunkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Insya-Allah begitulah. Baik, oleh yang demikian katanya lagi di sini dalam satu perbahasan bidang ulumul Quran, iaitu ilmu-ilmu berkait Al-Quran yang dikenali sebagai usulut tafsir, salah satu bidang cabangnya dasar ilmu tafsir, dinyatakan turutan bagi tafsir Al-Quran yang terbaik adalah, maksudnya cara nak faham Quran yang terbaik. Al-Quran ni satu kalam Allah yang masih lagi umum. Ada yang jelas, ada yang muhkam dan ada yang mutasyabihat, dan ada ayat hukum dan ada sirah, sejarah, ada pelbagai lah dalam Quran ni banyak benda-bendanya. Tetapi di sana bila nak faham Quran, sebab tu bila kita nak rujuk Quran ni memang kena ada sedikit ilmu juga tuan-tuan, kena belajar juga sikit, ya. Nak dapat tidak kita kena tahu apa tafsir terbaik dalam kita nak faham Quran. Mufassir mana, kitab tafsir apa yang terbaik, dan wajar ada di rumah kita lah sepatutnya. Apatah lagi zaman terjemahan ni banyak dah terjemahan, walaupun terjemahan tu tidaklah 100% solid tepat, tapi dia boleh bagi gambaran untuk kita paling tidak capai maklumat umum, untuk kita kemudian buat perbandingan dan semak balik dengan sumber, tanya pula ustaz-ustaz yang lebih pakar. Baik, yang pertama, kaedah Quran yang terbaik dalam memahami Quran ni adalah tafsir yang berbentuk Al-Quran ditafsir dengan Al-Quran. Yakni ayat Quran mentafsirkan ayat Quran. Contohnya apa dia? Contohnya, bila Allah menyebutkan dalam surah Fatihah, banyaklah surah Fatihah ni adalah kesimpulan kepada seluruh daripada Al-Quran. Bila Allah menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi siapakah siratal ladzina an'am, jalan orang yang diberi nikmat, kamu beri nikmat. Jadi siapa yang Allah Ta'ala beri nikmat tu? Dalam surah Fatihah tak ada lah. Jadi dalam ayat lain disebutkan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi yang dimaksudkan dengan an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat oleh kamu ya Allah, jalan orang yang diberi nikmat oleh kamu itu adalah siapa orang itu? Mereka adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ayat tu adalah surah lain. Jadi ayat tadi telah mari mentafsirkan, menjelaskan an'amta alaihim tu siapa. Itu maksudnya tafsir Quran dengan Quran. Baik. Ini semua saya belajar masa diploma Usuluddin dululah, walaupun saya ni tidak mencapai tahap fasih bahasa Arab yang excellent macam ustaz-ustaz kita yang lain. Tapi alhamdulillah sedikit pendedahan di peringkat diploma Usuluddin dulu memberikan. Sebab ni asaslah antara subjek-subjek awal yang semua pelajar pengajian Islam kena belajar. Sebab tu saya syorkan siapa-siapa yang ada kehendak sungguh nak faham bagaimana agama ini berfungsi, tolonglah cari peluang untuk ambil kelas berstruktur, ambil diploma Usuluddin di UMCCED ke,
diploma syariah ke, ambil sijil dulu ke, dan seumpamanya. Dah, mereka memang provide ustaz-ustaz yang bagus, walaupun manhajnya macam tak sama dengan kita, tapi as long as mereka amanah dengan manhaj akademik, metod akademik, kita boleh ambil ilmu daripada mereka. Kemudian kita boleh tak setujulah dengan mereka. Ustaz-ustaz saya, doktor-doktor, profesor saya sekarang pun ramai yang saya tak setuju dengan mereka. Tetapi disebabkan mereka guru kita, tetaplah saya jumpa, cium tangan, saya hormat dan seumpamanya. Dan saya tak, walaupun tak setuju, saya tak pernah lah kutuk caci maki apa semua. Tapi saya katalah saya tak setuju. Bab ni minta maaf lah, saya tak setuju. Cuma dengan adab lah, dengan bahasa yang molek. Kita tidak ni lah, sebab mereka guru macam-macam mana pun. Walaupun berbeza parti ke, berbeza aliran ke, berbeza NGO ke, itu satu benda yang lain. Tetapi guru tetap guru, dan saya memang hormat. Cuma bila tak setuju tu, kita katalah dalam bab ni saya ada pandangan lain lah. Saya lebih cenderung kepada pandangan A, B, C berbanding pandangan D yang doktor pegang. Begitulah. Baik, itu bagusnya bila kita berada dalam kelas orang-orang dewasa yang bukanlah waras, maksudnya yang tenang, yang terbuka dan seumpamanya. Di medsos ni banyak benda yang banyak benda yang di luar dari kawalan kita lah. Baik. Kemudian kaedah kedua untuk faham Quran ni bagaimana ya? Selain daripada Al-Quran ditafsir dengan Quran, of course orang yang paling faham Quran iaitu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah banyak mentafsirkan Al-Quran menggunakan hadis. Hadis lah, apa yang datang daripada Rasulullah tu hadis lah. Bila Rasulullah menerangkan bagaimana Quran itu nak dipraktikkan, kerana Aisyah radhiyallahu anha pun kata kana khuluqul Quran, sesungguhnya akhlak ataupun praktis Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW lah sendiri, batang tubuh dia, ataupun kelakuan-kelakuan, keputusan, cara berfikir, akhlak dan seumpamanya, itulah yang dinamakan sebagai kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak, kelakuan ataupun tindakan Rasulullah itu semuanya tentang berkisahkan Al-Quran. Jadi pastilah para ulama tafsir, usul tafsir, antaranya Al-Imam Suyuti rahimahullah, Syafi'i, dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan dinukilkan oleh ulama-ulama datang kemudian, termasuk yang saya sebutkan tadi, iaitu dalam Mabahith fi Ulumil Quran oleh Mannakhali Al-Qattan. Maka dia katalah mereka sudah. Maka cara kedua nak faham Quran adalah dengan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya yang tadi. Bila disebutkan aqimus salah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Jadi tidak dinyatakan bila nak bayar zakat, apa semua. Jadi mari hadislah bayar zakat tu sekian-sekian. Sekian haul dia, sekian nisab dia dan seumpamanya. Dan dalam bab solat tadi pun Rasulullah sebut sallu kama raaitumuni usalli. Dan para sahabat pun tengok Rasulullah solat, dan mereka riwayatkan Rasulullah takbir lagu ni, aku tengok Rasulullah takbir lagu ni. Aku tengok Rasulullah bila takbir baca begini, letak tangan begini. Itulah yang menjadi riwayat-riwayat yang menjadi sandaran kepada kitab-kitab fiqh kemudiannya. Perbahasan fiqh dalam fiqh solat dan seumpamanya. Baik, katanya lagi di sini apa dia, dan termasuklah bab lain-lain lah, bab haji, bab umrah, itu semua adalah berdasarkan apa yang para sahabat tengok dan belajar daripada Rasulullah sendiri, apa yang keluar daripada mulut Rasulullah, apa yang mereka lihat Rasulullah. Kerana hadis itu apa dia, ma'usifu min Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqriruh. Hadis ni adalah apa sahaja yang dinisbah pada Rasulullah daripada min qaulin, daripada perkataan Rasulullah, itu yang paling tinggi martabatnya. Min qaulin wa fi'lin, dan perbuatan Rasulullah, tindakan-tindakan Rasulullah, wa taqriruhu, dan juga dia punya perakuan, dan ditambah setengah ulama lain tambah wa khalquhu, dan dia punya rupa paras, kejadian Rasulullah, tubuh badan Rasulullah juga bila diriwayat dalam Syama'il Muhammadiyah, ada sahabat riwayatkan rambut Rasulullah sekian, kulit Rasulullah warna sekian, ataupun juga dikira hadis kerana bersabit Rasulullah SAW. Begitu juga akhlak Rasulullah SAW, ataupun perbuatan harian baginda. Itu juga adalah menjadi hadis Nabi SAW belaka. Sebab itulah para ulama hadis dan ustaz-ustaz kita yang memang dalam bidang hadis, yang betul-betul hadis lah, yang tak bercampur dengan sufi apa semua begini ni, mereka memang sangat sensitif. Mereka memang sangat sensitif dan cengih dalam bab hadis ni. Saya pun dulu pelik lah kenapa orang mengaji hadis ni perangai lagu ni. Semua tak betul ni, semua nak kritik. Tapi bila kita sedikit
belajar dan faham kenapa mereka begitu, barulah saya kata padalah. Mereka menganggap apa saja yang nak dinisbahkan kepada Rasulullah, maka tak boleh. Sebab pada mereka itu semua adalah agama. Ya. Itu semua adalah agama. Ada orang call pula ni. Siapa call ni? Boleh dengar ya? Boleh dengar lagi ni? Mohon respon sikit sahabat-sahabat. Boleh dengar lagi ya? Boleh Ustaz. Okey. Masih Ustaz Bashir. Okey, itu yang kedua. Jadi yang pertama, Quran mesti ditafsir dengan Quran. And that is the best. Dipanggil tafsir bil ma'thur. Ni semua tafsir bil ma'thur ya. Okey. Itu semua tafsir bil ma'thur ya. Dan yang ketiga, ini semua dalam kategori tafsir bil ma'thur. Yang pertama, Quran dengan Quran. Yang kedua, Quran dengan hadis. Dan yang ketiga, Quran ditafsirkan dengan athar. Apa dia athar? Ijtihad, fatwa-fatwa para sahabat. Terutamanya sahabat yang memang terkenal dalam mereka itu sangat mendalami Al-Quran. Contohnya siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sepupu Nabi SAW yang Rasulullah sendiri telah doakan dia dengan lafaz Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil ketika dia masih kecil lagi, 8-10 tahun begitulah. Maka Abdullah bin Abbas telah tumbuh menjadi pemuda yang memang sangat faqih dalam memahami Al-Quran. Dan ini terbukti ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin. Umar telah buat satu, dia macam Council of Elder gitu. Macam satu kita kata Council of Elders itu. Dan bila dibuat itu, of course yang dipilih adalah sahabat-sahabat yang senior. Sahabat-sahabat senior yang masih hidup ya. Tiba-tiba Umar telah suruh sahabat untuk lantik ataupun masukkan juga yang namanya Abdullah ibn Abbas yang ketika itu masih muda lah, 20-an lebih kurang begitu. Ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas masih muda remaja lagi lah. Jadi pada zaman Umar memerintah, dia masih lagi muda, 20-an lebih-lebih begitu. Jadi bila dia dan ada sahabat-sahabat yang sudah umur 50-60 ya masa tu. Jadi bila Umar telah menyuruh untuk, jadi ada sahabat ni yang kurang setujulah memandangkan umur Abdullah bin Abbas itu. Maka Umar kata tak apa, panggil dulu Abdullah bin Abbas, kita tengok dia layak ke tidak masuk, begitulah dialog dia. Kalau nak tengok riwayat yang betul, kena tengok hadis ya. Ini saya bil makna, itulah keadaannya. Maka dipanggillah Abdullah bin Abbas. Terlebih dahulu Umar tanya sahabat-sahabat yang ada dan sahabat-sahabat yang ada yang sebahagiannya kata tak berapa setuju tu, Umar tanya, kamu faham macam mana bila ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah Al-Fath berkaitan dengan Fathul Makkah itu, kemenangan. Ayat yang turun tentang kemenangan, bakal kemenangan yang akan Rasulullah terima sebagaimana Fathul Makkah. Boleh tengok dalam tafsir Al-Azhar pun ada ulah perkara tersebut ya. Kemudian bila Umar tanya sahabat yang senior ni, semua masing-masing jawab secara zahir saja. Ni ayat tentang kemenangan Rasulullah lah. Iaitu Rasulullah akan terima akan menang Fathul Makkah, dan kemudian dan peristiwa itu dah berlaku lah. Kemudian bila menang itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Allah Taala suruh bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbika, dan bertahmidlah dan takbirlah pada Allah. Maka itu jawapan hampir semua sahabat senior yang ada dalam majlis tersebutlah. Dan setelah itu Abdullah bin Abbas dipanggil. Bila Abdullah bin Abbas dipanggil, kemudiannya Abdullah bin Abbas sampai, Umar tanya soalan yang sama. Umar tanyalah, apa yang kamu faham wahai Abdullah bin Abbas daripada ayat ataupun surah Al-Fatih tadi, iza ja'a nasrullahi wal fath ila akhir ayat. Abdullah bin Abbas kata, ayat ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup akan hidup tak lama. Maksudnya saat kewafatan Rasulullah akan tiba. Jadi daripada jawapan Abdullah bin Abbas, maka terbukti bahawa Abdullah bin Abbas ni ada ilmu yang advance, yang lebih lagi tentang Al-Quran
berbanding sahabat-sahabat yang senior. Banyaklah pengajaran daripada kisah ni. Maksudnya kadang-kadang orang muda ni, orang tua-tua yang sudah berumur macam kita, saya 40 ya, dan mungkin yang lebih. Kadang-kadang dalam bab ilmu ni dia tak kira umur. Dalam bab ilmu ni kadang-kadang orang yang jauh lebih muda, lebih berilmu daripada kita. Kita kena akur perkara tersebut. Tak semua benda kita tahu. Mungkin dari sudut pengalaman kita lebih, tapi sebenarnya ada ilmu-ilmu yang anak-anak kita, adik-adik kita yang bila mereka belajar dan mereka ada bakat yang lebih, mereka lebih alim dan mereka lebih faqih, mereka lebih fasih dalam hal-hal yang tertentu. Tapi adalah benda-benda yang lain yang kita bagus. Adalah juga. Jadi begitu. Kita kena sedar. Tidak semua orang muda itu, walaupun belasan tahun pun, kalau dia faqih, dia betul-betul menguasai nahwu saraf, kadang-kadang lebih betul dia pada kita. Apa masalahnya? Jadi bila dia kena tegur apa semua, kena terima lah. Walaupun kita dah tua, kita dah panggil ustaz, dah ada doktor, profesor pun. Sebab terbukti dia lebih faham dan dia perasan benda tu dan seumpamanya. Jadi itulah menunjukkan Abdullah bin Abbas lebih alim, lebih faqih ataupun lebih mendalami sesuai dengan doa Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dan faqih dalam agama ni of course faqih kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga ilmu-ilmu untuk memahami kedua-duanya. Itu maksudnya. Baik, bermaksud cara tafsir yang ketiga, Quran itu difahami dengan apa dia? Dengan athar, iaitu fatwa-fatwa, pandangan-pandangan ataupun kita kata ijma' para sahabat, of course yang pertama. Yang kedua adalah fatwa ulama-ulama, dan dia ada maqam juga akbarus sahabah dengan asgharus sahabah. Sahabat-sahabat yang utama, yang besar-besar, yang tua, dan sahabat-sahabat yang kecil yang kemudian. Ada dia punya ni lah. Ada dia punya maratib juga tu. Sahabat yang paling utama of course al-asharatal mubasysyirin bil jannah, 10 yang dijamin syurga. Kemudian turun pula 313 yang ahlul badar. Kemudiannya berapa ratus orang yang menjadi bai'atul ridwan, ahlul bai'atul ridwan, bai'atul aqabah, golongan yang hijrah kali pertama ke Habasyah. Dia punya kita kata turutan. Sebab tu Syiah ni mereka memusuhi sangat-sangat lah yang namanya para sahabat. Dia kafirkan semua. Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah kafirkan semua sahabat. Sebab sahabat ni adalah punca kenapa Islam, Quran, hadis sampai kepada hari ini. Kalau tidak ada sahabat, tuan-tuan, institusi sahabat ni, maka agama Islam tidak akan sampai sebagaimana yang kita tengok hari ini. Quran, hadis takkan ada. Sebab itulah sahabat ni kulluhum udul, dan Allah Ta'ala jamin radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu semua Allah Ta'ala redha dan Allah pun redha kepada mereka. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Maka kesemuanya jamin syurga. Nak faham berkaitan perkara ini, bacalah buku berdasarkan tesis master Saibus Samahah Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin yang bertajuk Pertelingkahan Sahabat, ya. Sudah diterbitkan oleh PTS lama dah. Saya yang masukkan dalam PTS dulu. Tak tahu buku tu masih ada lagi ke tidak. Rasa ada lah, boleh cari di Shopee lah. Buku yang nipis tapi berdasarkan kajian tesis master Saibus Samahah Mufti Perlis yang disilia oleh Profesor Dr. Muhammad Radhi Osman, ya, antara pakar hadis di negara kita lah semua tu. Baik. Katanya lagi di sini, justru setiap daripada umat Islam wajib faham sebagaimana wajibnya mereka berpegang teguh pada rukun Islam dan rukun iman, bahawa mustahil untuk mereka mengabaikan satu daripada dua sumber tersebut. Yakni tak mungkin Quran boleh berfungsi tanpa hadis. Yang dalam hal-hal yang khusus, dalam hal yang umum Quran memadai, macam hal-hal yang umum ada ayat-ayat umum itu, tapi ada yang rinci-rinci, maka perlukan hadis Nabi SAW. Begitu juga hadis memerlukan dokongan daripada Quranul Karim. Tak boleh tidak. Saya nak pakai hadis saja, tak nak pakai Quran. Tak boleh. Adapun saya nak pakai Quran saja, golongan Quraniyun anti hadis. Tak boleh. Kita pun pelik lah macam mana mereka salat, macam mana mereka buat haji, buat umrah, apa semua. Mereka tak buat semua benda tu lah. Barulah mereka boleh nak tolak hadis. Sebab semua amalan yang merincikan cara takbir, cara rukuk, cara sujud, baca doa iftitah, baca doa dalam sujud, semua dalam hadis Nabi SAW. Mana ada dalam Quran? Tiba-tiba mereka kata, kami nak pakai Quran, tak nak pakai hadis. Pelik lah di situ, ya.
sangatlah tidak tepat dia punya asas kefahaman terhadap bagaimana yang namanya agama Islam itu berfungsi. Baik, seterusnya. Sebagai contoh, mahu pakai hadis sahaja dan tidak mahu pakai Quran. Atau sebaliknya hanya mahu beramal dengan Al-Quran dan menolak hadis. Pegangan sedemikian akan menyebabkan kerancuan ataupun kekeliruan ataupun kesesatan lah. Sekaligus kesesatan dalam proses mengamalkan Islam dan menjadi Muslim terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lagi sikit lagi. Islam dan seluruh syariatnya adalah apa yang tergantung dalam Al-Quran dan hadis. Oleh sebab yang demikian, dari awal lagi Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamaksattum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Hadis ni banyaklah lafaz yang berbeza sedikit-sedikit, tapi yang saya ambil ni adalah riwayat daripada Muwatta Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Jelas dan tegas bahawa segala-galanya mengenai Islam, khususnya apa yang mesti difahami daripada rukun Islam dan rukun iman, adalah mesti melalui kedua-dua sumber tersebut. Sebab tu ulama, contohnya Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, menulis kitab khas tentang rukun iman. Dia panggil apa dia? Al-Iman, apa tajuknya? Al-Aqidah fi Daw'i Quran was Sunnah. Dia buat iman kepada Allah satu jilid, iman kepada malaikat satu jilid. Jadi dalam tu dia kumpul semua Quran dan hadis berkaitan dengan keimanan pada Allah. Yang kedua, semua Quran dan hadis berkaitan keimanan pada malaikat. Kerana sumber keimanan, iman ni apa? Dia percaya benda tak nampak, gaib. Jadi rukun iman ni semua benda gaib. Semua berkaitan hal ghaibiyat. Iman kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi gaib, wa kutubihi. Tiga-tiga yang awal tu dah gaib belaka, dah yang original. Melainkan Quran saja yang tinggal. Wa rusulihi, semua tak ada dah depan mata kita. Wa rusulihi wa kutubihi wal qadari khairihi wa syarrih, dan juga rukun qadar dan juga hari kiamat. Semua tak nampak belaka. Nah, tetapi kita nampak secara maknawinya kerana Allah tunjuk dalam Quran dan Sunnah. Itu benda gaib. Yang jadi percaya pada Tok Bomo, yang jadi duk percaya kepada tukang tilik lah, duk percaya pada penglipu lara apa. Sebab apa? Sebab tak jelas. Benda gaib ni mesti hanya Quran Sunnah sahaja sumbernya. Dan saya tulis buku Khurafat, Tahyul dan Mistik, sambungan buku Israiliyat ni untuk menjelaskan perkara tersebut lah. Sedangkan dalam Quran ada hampir 50 lebih ayat yang ada kalimah al-ghaib. Awal-awal lagi dalam suratul Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tengok. Orang bertakwa mesti beriman dengan benda gaib. Tapi percaya pada benda gaib kita bukan macam yang orang tua-tua, yang orang dulu-dulu percaya pada hantu, toyo, apa semua begini tu bukan. Keimanan kepada alam gaib kita adalah hanya yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab tu orang nak dakwa benda gaib, kita kena nanti dulu haji. Yang haji sebut ni, yang kata malaikat ni ada janggut, ada janggut, warna dia begini-gini ni, daripada mana ambil itu? Ataupun kalau dia bercakap tentang Isra' dan Mi'raj, bila dia kata, oi buruk ni begini-begini, rupa kepala manusia badan separuh macam Pegasus, ada sayap gitu, begini. Dah macam yang mamak-mamak ataupun India Muslim letak di kedai mereka, gambar separuh manusia separuh kuda tu. Inilah buruk. Kita kata tak boleh. Mana sumber awak ni? Awak ambil daripada mana ni? Dah. Tapi cerita-cerita lagu tu lah sedapnya. Ya duk banyak dalam hikayat-hikayat Melayu pun lagu tu lah. Jadi bila mutakhir kita nak bawa riwayat-riwayat yang sahih, dia jadi pelik. Kita tak biasa dengar yang ni. Biasa sangat. Ringkas biasa, tak sedap. Kita biasa yang bersih hikayat. Sebab tu alam Melayu kita ada banyak hikayat. Hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi membelah bulan, hikayat Nur Muhammad, hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Umar Umayyah, hikayat. Yang mana orang zaman dulu tak kerti baca, bila mana disampaikan oleh manipular pencerita, dia telan 100% apa yang disampaikan itu. Zaman tu mana ada ilmu hadis, nak semak sahih tak sahih apa semua. Dia kira apa yang orang cerita, nampak macam ada kitab, orang tu boleh baca sikit, dia kira betul sahih belaka.
Sampai bila tu? Sampai ke zaman kita merdeka pun masih lagu tu lagi tuan-tuan. Orang Melayu tak banyak lagi reti membaca secara meluas. Hatta sampai hari ni pun. Bila kalau yang bercerita tu ustaz sikit, muka pun baik nampak, dah. Muka pun nampak soleh-soleh sikit, dah. Handsome sikit. Oh, ceritalah Gajah Rimah pun okey belaka. Tak tanya dah sahih ke tidak. Pelik lagu mana pun. Dia boleh terima benda tu. Sehingga tak terlintas langsung, betul ke cerita ni? Kita kata at least terlintas lah, betul ke cerita ni, nampak pelik ni. Kena, tapi dah. Disebabkan tidak ada kerangka yang jelas tentang bagaimana agama ini berfungsi. Sebab tu dalam bab 1 ni saya mulakan dengan perbahasan ini dulu. Sebab saya mengaji dulu pun di diploma, untuk peringkat awal inilah yang kita faham dulu. Bila kita faham yang ni tuan-tuan, masuk Quran, ulum Quran dan masuk hadis, ulum hadis, lepas tu nak bincang pasal hadis sahih ke, hadis dhaif ke, hadis maudhu' ke, barulah kita dapat nampak patutlah dia orang ni sebenarnya tak ikut saluran yang betul, kerangka yang betul. Dah seumpamanya. Baik. Okey, 10.15 dah, saya ambil 2-3 minit lagi sebelum saya buka soalannya. Harap adalah sahabat-sahabat yang sudi bertanya dan memberi pandangan. Baik, seterusnya anda diperhalusi katanya di sini. Kita akan mendapati perbezaan ketara antara rukun Islam dan rukun iman. Walaupun dia dalam satu hadis, seorang lelaki yang berpakaian abyad, berpakaian putih, melepak putih, bersih. Pada suatu hari kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin, Amirul Mukminin, Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis kedua dalam matan Arba'in Nawawiyah. Kemudian dia datang duduk belaga lutut Rasulullah dalam halaqah bersama dengan sahabat. Kemudian tanya, mal Islam, ya Muhammad, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Kemudian mata sa'ah. Itu soalan-soalan yang ditanya kan. Panjanglah kalau kita mengaji hadis 40 tu, memang setiap orang yang minat nak faham agama kita, agama Islam ni, saya boleh kata sampai tahap wajiblah untuk belajar dan khatam hadis 40. Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi susun hadis 40 matan arba'in ataupun matan arba'un Nawawiyah itu adalah untuk bukan susun saja ikut dan ambil hadis tu. Tidak. Tapi dia pilih 40 hadis, sebenarnya 42 matan hadis yang merupakan rumusan kepada seluruh syariat Islam. Dalam arti kata, kalau kita mengaji hadis 40 tu dan faham sungguh-sungguh intipati hadis 40, seolah-olah kita dah kuasai asas agama ini, sama ada dari sudut fiqahnya, sama ada dari sudut akidahnya, sama ada dari sudut akhlak, tasawuf ataupun kita panggil tazkiyatun nafsnya, sudah terangkum dalam 42 hadis itu, yang kemudian Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali tambah jadi 50 dalam dia punya tajuk dia tu. Jadi 50 lah dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam. Jami' Al-Ulum wal Hikam, jadi 50. Maka itu adalah boleh kata hadis yang nak dapat tidak, kalau boleh carilah tuan-tuan. Online dah banyak dah asatizah kita syarah lengkap. Dalam bab ini pada saya lah secara peribadi, kalau ambil daripada asatizah yang di luar manhaj sikit pun tak ada masalah, selagi mana kita tapis beberapa perkara yang kita tak setuju dan seumpamanya lah. Tapi bacaan dan penghayatan hadis itu, hadis 40 tu pada saya mencapai tahap secara peribadi, orang yang nak faham agama ini berfungsi sungguh-sungguh, maka dia kena lalu hadis 40 tu sampai khatam. Dan Alhamdulillah, saya secara peribadi bila pindah tempat saya ni, antara benda yang saya target surau taman saya adalah untuk cadangkan mereka buat dauratul hadis, khatam 40 hadis ni dalam masa sehari. Pada tahun 2014, almarhum Ustaz Adlan Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, kami telah jemput dia dan buat bacaan hadis itu bermula daripada pukul berapa ya? Pukul selepas Zuhur ke? Lepas Zuhur. Pada masa itu bulan Ramadan, kita mula lepas Zuhur, baca hurai, berhenti solat asar, sambung balik, sampailah waktu berbuka puasa. Alhamdulillah khatam 40 hadis dan dia ijazahkan sanad hadis yang dia ada dan seumpamanya lah. Begitu. Baik. Itu cerita hadis 40. Maka pada saya, sekali lagi saya syorkan supaya tuan-tuan semua, adik-adik dan juga ayah-ayah semua, ibu-ibu kalau ada, supaya carilah. Online banyak dah sekarang. Online banyak.
tipsnya siapa yang kerja jauh, siapa yang duduk luar KL ataupun mana-manalah yang perjalanan pergi kerja sejam sehari ambil masa 40-45 minit ya, maka carilah pengajian yang berkitab dan telah selesai asatizah kita buat. Contohnya Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, banyak ya pengajian kitab yang dia sudah khatam. Maka kita pun buka pengajian dia, nak pergi satu pengajian, pergi kerja 1 jam satu YouTube pengajian, balik satu lagi, dah 2 pengajian. Nah, beberapa minggu khatam satu kitab. Paling tidak kita dengar. Walaupun tak sempat mencatat apa semua, paling tidak kita ambil keberkatan dari sudut mendengar. Dan semoga doa pada Allah, semoga kita ingatlah poin-poin utama yang disampaikan itu, kan. Nah, tengok-tengok tak sebentar, tak berapa lama, boleh mengajar lah, jadi ahli ulama belaka lah. Gurau ya, tapi tak mustahil itu membantu kita ya. Kata kami yang berceramah ni pun dalam keadaan tertentu banyak buka asatizah Indonesia ke, yang daripada Arab ke, daripada bahkan daripada Eropah ya, mutakhir ini, beberapa asatizah yang banyak tadabbur Quran, yang banyak bincang pasal manhaj apa semua itu gini, luar biasa juga. Ulama-ulama yang muncul di negara barat hari ini, perkembangan terbaru ni luar biasa ya. Baik, kita perhabiskan perenggan ini dan insyaAllah kita buka pada soalan. Anda diperhalusi, kita akan dapati perbezaan ketara antara rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam bersifat amalan ritual. Apa dia? Rukun Islam apa dia? Mal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa anni yakni Rasulullah kata masa tu, dan aku ini Rasulullah, wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Percaya pada Allah, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, puasa bulan Ramadan, haji dan zakat. Maka perasan ke tidak, syahadah, solat, puasa, zakat, haji, semuanya ibadah yang bersifat ritual. Dia adalah perbuatan. Maka daripada situlah ayat-ayat Quran yang menerangkan tata cara, kaifiat untuk mempraktiskan 5 rukun Islam ini menjadi ilmu dalam hukum fiqh yang bersabit dengan hukum tasyrik lah, halal, haram, makruh apa semua tu, dan hukum wad'i dan seumpamanya, wajib, harus, makruh dan seumpamanya itu. Perbahasan ulama fiqh usul fiqh di situlah sebelumnya, kemudiannya. Nah, tetapi bila melibatkan rukun iman, lebih kepada i'tiqad atau simpulan pegangan dan kefahaman yang utuh dalam hati. Aqadah, simpulan. Sebab tu akad nikah, simpulan pernikahan, dan ia boleh dileraikan dengan perceraian, iaitu perceraian lah. Kemudian katanya lagi di situ, sebab itulah seorang Muslim belum tentu mencapai tahap mukmin. Akan tetapi seorang mukmin, semestinya seorang Muslim ni adalah ayat Quran sebenarnya ni dalam surah Al-Hujurat. Nanti boleh tengok balik sebelum ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir tu, yang ayat yang sebelum 12, 13, 12, 11, 10 tu ada ayat tentang seorang Muslim itu, seorang Arab yang mengaku telah mukmin. Allah Ta'ala tegur, bagi tahu Rasulullah, kata pada dia, jangan dia kata dia seorang mukmin, katalah dia adalah seorang, katakanlah bahawa dia adalah seorang seorang Muslim, belum mukmin lagi sebab belum teruji. Tu. Baik, atau perkara-perkara berkaitan dengan rukun iman juga dikaitkan dengan perkara dan urusan alam gaib. Rukun iman, perkara gaib, percaya pada Allah. Ada orang pernah jumpa Allah Ta'ala? Percaya pada malaikat. Ada pernah siapa-siapa jumpa malaikat? Lepak-lepak di kedai mamak ke apa semua, minum air teh cawan ke macam mana tak? Tapi itulah ayah Ping ni, dia hebat lah. Sampai ke langit mana dia pergi. Nah, alam gaib lah tu. Sebanyak ajar sesat semua benda gaib. Sebab apa mereka mengaku dapat ilmu daripada mimpi apa semua? Nak dakwa mereka ni sama taraf dengan Rasulullah lah, terima wahyu. Cuma dia tak berani kata wahyu. Dia kata ni ilmu laduni lah, ni ilmu tu lah, ni ilmu ni lah. Padahal Nabi Khidir itu laduni, tu wahyu yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Khidir. Musa lagi hebat. Allah Ta'ala bagi wahyu yang berbentuk Taurat. Nanti saya akan ada masa saya akan ulas pandangan, ada buku baru saya dengan Ustaz Zulkhairi Maknur. Kita fokus tentang sisi yang tak biasa dibincangkan berkaitan dengan kisah Nabi Khidir dan Musa.
Watak sebenar dalam kisah itu adalah Musa, bukan Khidir. Tapi majoriti mufassir, termasuk ustaz-ustaz penceramah, aliran apa pun, bila masuk bab tu terlalu banyak fokus kepada Khidir, sehingga cerita Nabi Musa dan sikap Nabi Musa, apa yang Nabi Musa praktiskan dalam cerita itu untuk boleh kita yang sebenarnya menjadi tunjang utama yang boleh kita ambil ibrah untuk nanti melawan Dajjal kecil dan Dajjal besar. Kerana tema surah Al-Kahfi adalah melawan Dajjal, melawan fitnah Dajjal. Tiba-tiba kita jadi syok pada Khidir, khususnya orang Melayu ni. Oh, dia punya syok pada Khidir tu sampai Nabi Musa ni nampak lekeh. Sebabnya Nabi Khidir terima wahyu daripada Allah. Terima ilmu laduni. Seolah-olah ilmu laduni tu tinggi pada wahyu. Sebab tu bila dia kata tok guru dia, ustaz dia, tok syekh dia terima ilmu laduni tu, maka tak payah patuh syariat macam dengan Nabi Khidir tu. Nabi Khidir bunuh orang tak apa. Nabi Khidir rosakkan barang orang tak apa. Sebab apa? Sebab ia sudah bebas daripada syariat. Ni kita kata permulaan kesesatan yang nyata ni. Memang sesat bagak lah tuan-tuan kalau faham gitu. Dan memang itu yang difahami dan dimanipulasi oleh golongan-golongan batiniyah, golongan sesat, sufi-sufi tarikat yang sesat dan seumpamanya. Itu bukan omong kosong. Memang ada perkara tersebut. Baik, akhir sekali katanya di sini, bila sebut perkara ghaibiyah, rukun iman tadi, yang hanya boleh didengar, iaitu sam'iyat, tentangnya hanya melalui ayat ataupun ayat jamak yang boleh diartikan sebagai alamat, isyarat ataupun tanda. Itu ayat tu. Al-ayah. Ayat ada dua, kauniyah dan maktubah. Ayat maktubah, nas Quran dan sunnah. Ayat kauniyah, penciptaan Allah di alam ini. Dari sudut saintifik, dari sudut ilmi dia panggil. Maka itu adalah ayat kauniyah. Ayat maktubah, qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni wahyu. Siapa terima wahyu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja untuk akhir zaman. Jadi kalau kita faham konsep-konsep ini tuan-tuan, kita tak akan merapu-meraban, kita tak akan mudah terima orang dakwa-dakwi apa-apa, melainkan kita jelas bila benda gaib, datangkan sumber kamu. Jangan duk pandai-pandai nak cipta. Pasal syurga, pasal neraka, pasal haudun Nabi, pasal hari kiamat. Jangan. Datangkan ayat Quran mana, hadis mana. Ini tidak sembang dalam syurga begini, dalam neraka begini, dalam tu begini, dalam ni begini. Sedangkan tidak ada perkara-perkara tersebut. Baik. Boleh dengar lagi ke, tuan-tuan? Dengar suara saya? Sebab gambar saya dalam ni hang ni. Dengar Ustaz. Okey. Kita dah di akhir ni daripada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis sahih saja. Okey, kita berhenti situ. Ada tak siapa-siapa nak bertanya soalan ke, memberi pandangan ke dan seumpamanya? Sila. Gambar saya lekat ni. Adakah sahabat-sahabat nak bagi pandangan, bertanya soalan ataupun nak berbincang ke apa ke? Kita dah hampir 10.30 ni. Ada 3 minit lagi insyaAllah. Ada tak? Ustaz Bashir, ada sebarang maklumat terbaru Ustaz Bashir? Tak ada soalan Ustaz. Ustaz di mana ni? Shah Alam lagi? Subang Batu 3 Ustaz. Subang Batu 3. Okey. Tak jauh daripada sejalan utama tu. Tak jauh. Okey, nanti ada masa boleh kita minum. Boleh Ustaz. Okeylah, kalau tak ada apa-apa kita berhenti di sini. Terima kasih banyak semua atas kesudian untuk mendengar. Ramai juga ni, dalam 30 orang lebih. Dan semoga dapat manfaat. InsyaAllah kita sambung lagi asas ataupun mukaddimah ni sampailah kita masuk kepada tuan-tuan akan faham bagaimanakah yang namanya Israiliyat, hadis palsu dan juga fakta-fakta yang mengarut dalam sirah sampai ke alam Melayu dan bagaimana dia diterima oleh masyarakat dan berkembang dengan luas dan akhirnya mendarah daging sampaikan dianggap itulah yang sahih. Tapi sebenarnya itu adalah bercampur aduk antara yang sahih dengan tidak. Nah, sampaikan bila mutaakhir ini 10-20 tahun ni
Ramai asatizah kita yang dalam bidang hadis, bidang Quran balik, dah mula cerita yang sahih. Yang sahih tu pula jadi tak sahih. Inilah kita kata pening habis licing ni. Tu yang kita kata nak balik-balik. Perkara ni memang kena mula dari awal. Saya kena cerita dari awal. InsyaAllah kalau yang saya rasa ramai yang dah ada dan pernah dengar perkara-perkara ni. Tapi mungkin ada sebahagian yang belum lalu lagi benda ni. InsyaAllah saya yakin kalau kata lalu dengan kita beberapa lama lagi, tuan-tuan akan nampaklah apa isu sebenarnya di sebalik fenomena pemikiran beragama dalam masyarakat kita ni. Jadi insyaAllah masih banyak. Saya harap dalam ni tak ada Ustazah TikTok ke apa semua macam Ustaz Syahabuddin ya. Ada ke? Kan jenuh pula nak bahang dia ni. Kalau tak ada kita berhenti sinilah Abang Zaim. InsyaAllah kita berhentilah dulu. Masih banyak semua kalau begitu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan depan ya. InsyaAllah minggu pertama, minggu kedua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Okay, sama-sama. Sama-sama semua. Terima kasih.